Saya hari ini saya nak persilakan dalam perbincangan ataupun dalam pertemuan kita ini, saya ingat saya nak dengar ucapan juga daripada yang saya nak dua, satu lelaki satu perempuan. Sebelum saya minta Cikgu Halim bercakap, saya minta Cikgu Haji Abdullah Muhammad cakap dia juga boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, malam ni saya berhadir bersama dengan sahabat-sahabat di sofa sejak 19 lagi. Dan ada yang pertama kali nampak malam ni kali. Kebetulan yang lalu saya tak dapat hadir di Cepoh. InsyaAllah saya tak lama di sofa sebenarnya, dalam 1,5 tahun saja. Selepas tu saya keluar dari sofa dan untuk kerja di kerajaan. Alhamdulillah 3 tahun lepas saya berjawab awal sikit daripada mana dulu. Jadi sekarang ni menetap di Bukit Belitung. Alhamdulillah saya nampak usaha yang disebut oleh Cikgu Khalid tadi, Ustaz Mazin, sesuatu yang kena pada masa tempatnya, di mana kesenambungan daripada sofa di Ipoh adalah hiasan sofa Bihram Best tadi. Jadi sebagai sebuah hiasan, ada kemudahan sebenarnya untuk kita kutip dana melalui pelbagai kegiatan lah, saya daripada rumah dan juga semua daripada awam lah. Jadi saya nampak satu yang boleh kita buat. Baru tadi saya cuba Halim tadi, Cikgu Malik tadi, ada tanah kerajaan yang tak diusahakan, tanah kerajaan yang direservekan untuk tapak-tapak kementerian kerajaan, kementerian yang ada. Misalnya Kementerian Pendidikan ada tanah kosong terbiar dekat Cikgu Malik. Saya nampak tanya dia, tanah siapa ni? Dia tanah pendidikan. Jadi tanah begitu sebenarnya boleh kita usahakan melalui cara penyewaan dengan kerajaan. Kita boleh tanam tanaman pontan, misalnya di kayu dan sebagainya lah. Di sebelah Behrang tu, di sebelah Institut Tanah dan Buku Negara tu, ada sekeping tanah 48 ekar disewa kepada orang awam dan ditanam dengan nangka madu. Jadi bayangkanlah berapa hasil dia akan dapat dengan tanaman nangka tadi. Jadi benda itu boleh kita buat sebenarnya. Dan saya semasa di Kementerian Tanah tak berapa kisah dalam benda ni sebab kita bidang kerajaan. Tapi bila saya di luar kementerian, saya nampak ramai rakan-rakan yang dapat faedah daripada tanah kerajaan terbiar ni. Jadi banyak sebenarnya tanah tapak hospital ada, tanah tapak kementerian kesihatan ada, tanah-tanah tapak kementerian pendidikan tak dibuat lagi kerana bajet tak ada kan. Kita sewa untuk tempoh 3-4 tahun. Kalau dapat dalam bandar lagi baik buat tempat tak kereta. Saya di kementerian dalam koperasi perusahaan tanah, kita sewa satu tapak di Johor Bahru sekitar 1 ekar je. Tapi sebulan boleh jana pendapatan 15,000 sewa untuk parking je. Kita bayar kerajaan baru 1,000, 14,000 kita dapat untuk kursi. Jadi contoh begitulah. Kita boleh buat macam-macam sebenarnya. Jadi insyaAllah kita boleh berbincang lagi ni. Kita kena pasti tapak-tapak yang ada, kita boleh minta insyaAllah. Saya rasa dengan adanya yayasan boleh lebih mudah untuk kerajaan luluskan permohonan. Sebab yayasan ini untuk faedah ramai. Itu saja yang dapat saya cakap sebagai kesempatan yang ada malam ni. InsyaAllah kita ketemu lagi lah di masa hadapan. Terima kasih kepada sahabat semua. Cikgu Halim yang sama saya di mengaji dulu, sama juga naik kereta api ke Ipoh untuk mengajar. Semua berada di Ipoh insyaAllah. Jadi semoga tuan-tuan semua, sahabat-sahabat semua selesai dalam Allah. Amin. Alhamdulillah, saya rasa kita ada satu respon yang sangat baik. Saya rasa yang ini kita patut respon lah. Okay? Dia dah respon dengan baik, saya rasa kita kena respon dengan baik. Dan insyaAllah saya rasa kita sewajarnya YPS mengambil inisiatif juga lah untuk mengambil menggerakkan usaha ini. Dan saya mintalah Tuan Haji Abdullah Muhammad sama-sama dalam itu YPS. Nanti duduk sama. Boleh ke? Jadi untuk wakili guru-guru tak, saya persilakan Puan Asmawati.
Nak kena tepuk tangan dia tu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, sebenarnya saya tak ada apa nak cakap. Pertamanya, terima kasih kepada tuan rumah atas pengorbanan, keseluruhan dan prihatin dengan majlis yang ada pada hari ini. Saya sebenarnya tak lama dengan Sofa, hanya beberapa bulan sahaja semasa saya masih menuntut di Muslim Melaya tahun 1980. Jadi sebab itu saya tak berapa ingat, tak berapa kenal. Cuma mungkin ada beberapa orang saja yang saya masih ingat. Jadi sekali lagi saya tahniahlah kepada tuan rumah suami isteri yang begitu gigih untuk menggabungkan semula tenaga Cik Sofa. Sekian, Assalamualaikum. Orang yang di antara penggerak utama dalam aktiviti kita ialah Puan Roslina yang Razali. Roslina yang Razali. Tapi kebetulan dalam pada pagi semalam suaminya dimasukkan dalam hospital. Ustaz Muhammad Taib. Ahmad bin Taib. Jadi dan kita ada kita punya WhatsApp kita ada satu grup Ex-Sofa, dan satu lagi kalau maklumat banyak dikumpul dalam Ex-Sofa juga dalam Facebook. Dalam Facebook tu EX, grup EX dash Sofa. WhatsApp kita X saja, Ex-Sofa kan, X Sofa. Jadi dalam Telegram saya tak tahu lagi kumpulan apa nama kumpulan tu. Sofa ya. Okey, saya tak join lagi Telegram. Okey. Kalau mana pun untuk pergi kepada 1000 gerbang 1000 tu, untuk pergi ke gerbang 1000, saya bagi pihak jawatankuasa yang akan dilantik. Jawatankuasa yang dilantik, saya minta oleh kerana tempat tu di Ipoh, di Lenggong, dan orang yang paling dekat oleh orang Ipoh lah untuk mengendalikannya. Saya minta Cikgu Zainom untuk memimpin jawatankuasa yang berkenaan. Memang banyak tugas yang perlu dibuat, terutama kali di Kuala Lumpur ni banyak perkara yang perlu dilakukan. Kalau kita nak melaksanakan apa yang Tuan Haji Abdullah terangkan tadi, kena ada duit juga, kena jalan bermua, kena kutip, ada peruntukan. Maknanya kita perlu meletakkan sesuatu. Sebab tu saya letakkan 1 million tadi sebagai satu compare dengan MCKK, dia talking about 1 billion. So kita hanya cakap soal 1 juta saja. Jadi kalau kita dapat mengumpulkan 1 juta dalam tempoh, maknanya sama ada pada 12 April tu kita dah mengumpul 1 juta, ataupun saya tak nak pada tarikh itu dibermula. Maknanya pada tarikh itu at least kita ada dalam 500,000 pada tarikh berkenaan. Jadi saya rasa program itu nanti perlu dijana, perlu menjana pendapatan, dan mungkin dari segi sponsorship. Mungkin dari segi sponsorship, maknanya ada orang yang menaja program-program kita itu melalui dari segi tajak, ada nanti nama dia akan dicantikkan dalam buku cenderamata, ataupun logo syarikatnya akan ada dalam pada kita punya t-shirt perjumpaan tu nanti. Maknanya t-shirt itu akan kekal lama, bertahun-tahun lah dikenang orang. Jadi kalau siapa maknanya ada syarikat-syarikat yang memiliki syarikat yang nak menaja maknanya kita akan tawarkan. Jadi saya rasa ini yang perlu dibincangkan oleh jawatankuasa yang akan ditubuhkan nanti. Saya minta juga maknanya perbincangan jawatankuasa itu tak semestinya face on.
face to face, tapi boleh dibuat melalui apa ni, maknanya kita gunakan betul-betul kita punya WhatsApp dan juga kita punya Xsofa punya apa tu wadah itu. Jadi saya rasa itu untuk apa ni peringkat yang sekarang ni lah. Jadi kalau dapat Cikgu Zainal, maknanya kita dapat apa ni mengadakan mesyuarat tu secepat mungkin penubuhan. Okey. Mungkin Cikgu Zainal akan apa ni melantik sesiapa saja. Jadi sesiapa saja kena terimalah apa ni lantikan tu. Jadi itu kuasa yang diberikan kepada Cikgu Zainal kan untuk peringkat awal ni. Jadi okey. Pada malam ini sebagai tanda apa ni, sebagai tanda ikatan yang apa ni erat antara Institut Sofa, Yayasan Pembangunan Sofa, pada malam ini ada sekeping cek yang nak diserahkan kepada Ustaz Mahyudin. Ustaz Mahyudin selaku pengurusi pembangunan MTD Best. Dia adalah pengurusi pembangunan MTD Best, dan cek ini saya minta Cikgu Halim apa tu ceritakanlah dia punya siapa yang punya, macam mana dia punya tu. Ada nama mereka. Saudara Jamaluddin Yaakob buat cek bernilai 1000. So ini adalah sumbangan yang bukan nak kata dia nak salah-salah yang membuat apa ni pada malam ni, tapi maknanya ini adalah sebagai permulaan. Maknanya saya harap yang lain pun akan turut sama membantu dalam menjayakan ini. Dan saya bukan saja minta wang ringgit, memang cakap betul terang ni, untuk pembangunan apa ni itu. Saya minta idea. Saya minta apa ni, kalau boleh, kalau ada tenaga nak turun apa ni, nak melihat bagi sumbangan. Pada masa ini kita ada 53 pelajar. Dalam satu perbincangan yang apa ni, saudara Jamaluddin apa ni datang, dia menyebutkan tentang apa tu, dan saya pun menyedari bahawa number tu adalah bukan number yang baik. Number tu kena di 3 kali gandakan, paling kurang. Jadi kita nak apa ni 150 apa ni pelajar, dan pada saya pun itu bukan number yang baik. Number yang baik adalah 300. Dan kita sedang mengusahakan sebenarnya asrama, bangunan asrama yang boleh menampung 150 lelaki dan 150 perempuan. Tetapi kita ada buat masa ini, artinya kita masih memerlukan dana lagi, insya-Allah. Dan war-warkanlah kepada apa ni peluang ini untuk dapat disambut oleh masyarakat, insya-Allah. Jadi pada malam ni saya persilakan bagi pihak apa Jamaluddin bagi pihak okey, silakan apa tu, silakan kepada apa ni, boleh pasal nak kena ambil gambar tu ya, kena ada tu. Kena gambar. Duduk boleh kan? Boleh. Okey. So okey, nak kena salam ke? Aku terima mewakili saudara Jamaluddin. Beliau menyumbang semahat atau rupiah dengan jumlah RM10,000. Orang gambar. Sekejap. Tunggu. Okey. Dah. Nampak Cikgu Fadil tua. Tua nampak. Tua. Astagfirullahalazim. Dia ketua. Sebab dia menuakan orang. Okey, apa ni? Ada banyak perkara yang boleh kita bincangkan, ataupun banyak perkara yang sebelum kita, saya sebenarnya mengambil peluang ke Ma'had Fikih Hadiniyah tu setelah diminta oleh Cikgu Halim dan juga YPS untuk berada di situ. Dan dalam masa yang sama saya terbaca sebuah buku yang ditulis oleh
Said Badi'ul Zaman. Tajuknya ialah detik-detik hari tua. Dia menulis buku itu ketika umurnya 60 tahun. Dia kata sewaktu dia muda, dia melihat tempat itu, tempat yang dia berada ketika itu, dan setelah tua dia lihat dia punya pengalaman, pandangan dia lain, dan akhirnya dia kata okey, inilah masanya yang terbaiklah untuk aku buat apa yang dia buat. Dan saya fikir juga okeylah, kalau itulah yang ada peluang yang terbaik yang saya boleh buat, saya cuba buat. Untuk maklumat, kerja ni bukan kerja, kalau Cik Harim kata tak nak ulang ya. Saya bukan nak mengulang, saya tak nak ulang apa yang telah dibuat oleh Sofa dulu. Tapi kalau maknanya dalam erti kata bersusah payah, tapi nampak kali ini kena buat benda yang sama, apa taknya sebagai kita pengetua. Kalau pengetua sekolah kerajaan, dia tak sibuk cari duit, dia tak fikir macam mana nak cari duit. Ni duduk kat situ, gaji aku ni macam mana aku nak bayar ni. Maknanya dia berfikir begitulah. Jadi walaupun ada pun cabaran ini, hari ini pada hari ini bila majlis ni berlangsung, dan juga bila majlis ni nak berlangsung, saya rasa ada kekuatan baru untuk teruskan lagi, mungkin selangkah dua lagi boleh berjalan. Tapi saya minta mengharapkan agar kita dapat bersama-sama lah. Kalau kita boleh jelmakan semangat itu di Berang, alhamdulillah. Tanah itu tanah buat masa ni untuk maklumat, tanah itu tanah wakaf. Jadi maknanya kita boleh dan diwakafkan kepada Mahat. Siapa yang mulakan Mahat itu maknanya boleh mengambil manfaat daripada kerja-kerja itu. Jadi saya ni pun saya tak pasti berapa lama saya nak duduk kat situ. Jadi maknanya cuba kita berikan satu pandangan macam mana kita nak gunakan kesempatan resources yang ada itu. Bukan soal saya sangat. Soal maknanya macam mana nak teruskan nanti. Untuk penerusan itu untuk membantu. Kalau usaha lain kita tak dapat buat, mungkin salah satu daripada ini yang boleh tinggalkan adalah apa yang ada di Mahat. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Halim kerana menyampaikan kepada saya. Tapi yang mengucapkan pun saya bagi pihak Ustaz Mahidin yang minta saya terima cek ni bagi pihak beliau. Dan kita sama-sama lah mendoakan supaya saudara Jamaluddin bin Yaakob ini dapat terus memberikan sumbangan pada kita dalam dan juga memimpin usaha-usaha re-engineering lah yang banyak diusahakan oleh beliau dalam kerja-kerja korporatnya, insya-Allah. Semoga Allah memberikan pada kita semua kekuatan untuk mengabdikan daripadanya. Semoga Allah menerima ibadah kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengikhlaskan diri padanya. Semoga Allah memasukkan kita dalam kelompok yang diterima, diredai, dan kita mati dalam keadaan mati syahid. Kita minta supaya Allah SWT supaya masukkan kita dalam kumpulan orang-orang yang dilindungi di padang mahsyar, dilindungi arasnya di padang mahsyar pada hari yang tidak ada perlindungan daripada perlindungannya. Jadi kita minta pertemuan kita pada malam ini, kita teguhkan hati-hati kita, kita eratkan silaturahim di kalangan kita. Ada banyak kelemahan-kelemahan yang ada pada individu, tetapi kekuatan kita adalah bila kita bersama. Kekuatan kita adalah kekuatan bila kita bersama, insya-Allah. Dan saya rasa saya nak tamatkan kat sini. Saya tamatkan dekat sini, dan kita solat berjamaah Isya bersama-sama. Kalau ada silap dan salah daripada saya rasa tuan rumah juga, dari pihak tuan rumah, kalau ada apa-apa kekurangan, kami minta maaf. Kita berjumpa lagi kalau dapat pertemuan sini, kita adakan 6 bulan sekali ke?
kalau tidak sebulan sekali, 6 bulan sekali. Sebab umur pun dah 60, dah 6 series dah. Dah 6 series. So kalau peluang untuk masuk 7 series tu tak tahu lagi lah. Ada. Okey. Jadi maknanya kita dah sebab ahli kerabat sofa tu dia tak bertambah. Dia hanya bertambah dari segi anak, dari segi cucu, itu saja. Tapi dari segi kerabat, guru dan pelajarnya dah tak ada. So, semoga dah tamat dah selesai dah dia punya tugas dia. Jadi, marilah sama kita tangguhkan dulu pertemuan kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.